So kita mulakan terlebih dahulu dengan tajuk yang pertama Okey, tajuk yang pertama. Okey, lambat pula dia nak record. Okey. Okey, kearahan menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengatur caraan. Okey, ini saya dah sentuh dah minggu lepas. Okey, menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengatur caraan. Okey, kita biasa gunakan operasi dalam matematik tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jadi dekat dalam pengatur caraan, bila kita menggunakan komputer untuk mencipta sesuatu aplikasi yang melibatkan matematik. Okey, jadi dalam pengatur caraan pun akan digunakan juga. Tapi dia punya simbol mungkin berlainan. Dia tak sama macam dalam simbol matematik biasa. Okey, jadi kalau awak lihat dekat sini. Okey, dalam operator matematik, dalam operator matematik dalam bahasa pengatur caraan, operator matematik juga digunakan. Okey, nama dia sama. Okey, contoh nama operator dia adalah yang ni pertama sekali operator tambah, tolak, darab, bahagi dan satu lagi baki. Okey, tapi dia punya simbol. Kalau dalam biasa awak belajar matematik, simbol tambah macam ni lah yang kita kenali kan. Okey, yang kita tahu inilah simbol tambah. Pergi dekat mana-mana dia takkan bertukar. Ini adalah simbol untuk tambah. Okey, manakala seterusnya yang kedua, ini adalah simbol tolak. Dalam matematik dia takkan jadi tolak ke apa ke kan. Dia adalah simbol tolak ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai subtraction. Okey, kalau yang atas ni addition ataupun tambah. Okey, kemudian yang ketiga, nama dia adalah, nama operator adalah operator darab. Okey, kalau dalam biasa matematik biasa, operator darab dia punya simbol awak akan gunakan simbol macam ni kan. Kali kan darab. Tapi kalau dalam pengatur caraan komputer kita tak gunakan tanda pangkah tu. Sebab takut nanti komputer dia akan confuse sama ada dia adalah huruf X ataupun simbol apa. Sebab tu kalau dalam komputer pengatur caraan kita gunakan simbol star yang mewakili operasi darab. Okey, manakala simbol bahagi kita gunakan dalam pengatur caraan kita gunakan tanda slash. Slash tu adalah untuk tanda bahagi. Okey, satu lagi yang biasa kita gunakan operasi bahagi lazim kan. Kalau katakan awak buat pembahagian lazim, okey, yang baki. Bila awak dapat baki, bila awak buat pembahagian lazim, baki itu kita panggil sebagai operator mod. Mod ataupun dia punya nama penuh adalah modulo. Okey, modulo. Okey, ini adalah nama operator dan simbol bagi operator dia. Okey, nama operator dan juga simbol bagi operator. Okey, dan kalau dekat dalam Scratch, ini adalah blok yang kita akan gunakan dalam Scratch. Okey, dekat dalam Scratch, dia punya blok yang kita akan gunakan adalah blok yang berwarna hijau. Kalau awak nampak kan, dekat Scratch ada banyak kan blok. Okey, dia ada blok untuk motion, look, sound, span, data, events, control, sensing, operator. Jadi kalau katakan kita nak buat pengatur caraan yang melibatkan penggunaan atau operator matematik, kita klik pada operators. Jadi dekat sini adalah blok dia. Okey, so ini adalah blok untuk operator matematik sahaja. Okey, itu yang pertamalah. Okey, kemudian kalau untuk mod yang ini dia punya simbol dia. Okey, itu adalah untuk operator matematik. Okey, kemudian selain daripada operator matematik, biasanya dalam pengatur caraan pun kita akan gunakan satu lagi operator yang kita panggil sebagai operator perbandingan. Okey, biasanya kita akan buat perbandingan kan dalam matematik. Okey, nombor mana yang lebih kecil, nombor terkecil, nombor terbesar, kan? Okey, jadi kalau dekat dalam kita nak tulis pengatur caraan, kita tak boleh nak tulis dalam bentuk ayat terus. Dia jadi panjang sangat kan? Okey, jadi kalau dalam Scratch, kita akan gunakan operator perbandingan untuk mewakili sesuatu
operasi bila kita nak buat perbandingan antara dua nombor. Okey, antara operator yang biasanya digunakan. Ini yang biasalah kita gunakan. Ini yang basic. Okey, basic operator yang kita gunakan iaitu kalau simbol macam ni. Awak dah belajar dalam matematik kan? Okey, simbol siku ke kiri itu maksudnya adalah lebih kecil. Okey, dan kalau dekat dalam blok yang digunakan, adalah dekat bawah sikit ni tadi kan? Okey. Okey. Yang ni dekat sini kan? Okey, ini adalah untuk blok yang digunakan untuk kita buat perbandingan. Okey, tanda sama. Okey, ini dia punya simbol tanda sama. Nama operator dia adalah sama dengan. Okey, nama operator adalah sama dengan. Okey, di mana ini adalah blok yang mewakili operator perbandingan. Okey, sama dengan. Okey, dan yang ketiga, yang siku ke kanan ni. Okey, siku ke kanan ini bermaksud lebih besar. Okey, dan dia punya blok yang digunakan adalah yang seperti ini. Okey, kamu boleh pilih dekat dalam blok. Okey, dalam Scratch lah, dalam Scratch editor ni. Okey, itu yang kedua. Okey, tadi operator matematik. Okey, sekarang ni yang saya terangkan adalah tentang operator perbandingan. Okey, satu lagi operator yang kita gunakan bila kita melakukan operasi yang melibatkan pengiraan matematik. Okey, yang ketiga adalah operator logik. Okey, pun digunakan juga. Okey, di mana operator logik, okey, dia akan memberikan jawapan sama ada ya atau tidak, benar atau palsu. Okey, so itu adalah antara operator-operator yang akan digunakan. Okey, di mana nama operator dia, dia macam dalam BM dengan BI lebih kurang je. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai dan. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil and. Okey, dan ini adalah blok dia. Dia bentuk dia sama tapi dia punya nama bahagian dalam ni yang berbeza. Okey, yang ni and. Okey, kemudian yang ni adalah or, yang ini adalah not. Okey, di mana not maksudnya tidak lah. Okey, kalau or bermaksud atau. Kita nak buat pilihan. Okey, maksudnya operator logik dia akan memberi pilihan. Okey, jawapan sama ada betul atau salah, benar ataupun palsu, ya atau tidak. Okey, so itu yang digunakan dalam operator logik. Okey. Okey, sekarang kita nak cuba tengok. Okey, kita cuba tengok bagaimana kita nak membina formula. Minggu lepas saya nak minta kamu buat latihan. Okey, tunjukkan langkah-langkah bagaimana kita nak menulis atau cara menggunakan inilah Scratch editor ni. Tapi mungkin ada yang tak jelas. Okey, so hari ni saya akan terangkan balik semula. Okey, bagaimana kita nak mula membina formula. Okey, kalau dalam matematik, kalau kamu nak bina formula pun kita kena ada pemboleh ubah. Kan? Okey, jadi kalau kita nak mengira sebagai contoh, dekat sini saya ada 2 contoh. Bukan ada 2 contoh, sebenarnya saya ada 4 contoh dekat sini. Saya nak kamu cuba, kita nak kenal pasti apa itu pemboleh ubah. Okey, bila kita nak mencari 2 nombor, apakah pemboleh ubah yang boleh kita wakilkan untuk mengira 2 nombor ni? Apakah pemboleh ubah yang kita boleh gunakan? Siapa yang boleh beritahu saya? Ada berapa nombor yang kita perlukan? Kita nak mengira jumlah 2 nombor ni, berapa nombor kita perlukan? Siapa boleh respon saya? Berapa nombor yang kita perlukan ni? Cepat sikit. Kita nak kira 2 nombor, jadi berapa nombor yang kita perlukan? Awak ada tak dalam ni? Siapa ada dalam ni? Tolong respon. Saya tak nak cakap seorang-seorang ni. Saya nak ada ni. Mesti ada respon daripada awak ni. Okey, kalau kita nak cari jumlah 2 nombor, jadi apakah berapakah nombor yang kita perlukan? Kita nak cari jumlah 2 nombor. Okey, siapa boleh respon saya? Siapa boleh respon? Tolong angkat tangan ataupun buka awak punya mic dan beritahu saya. Ada ramai dalam ni. Cepat sikit.
Siapa boleh respon ni? Awak-awak tolonglah. Seorang bagi tahu saya. Kita nak cari jumlah 2 nombor. Jadi apakah pemboleh ubah? Nilai yang kita perlukan dekat sini. Apa yang kita perlukan supaya kita boleh cari jumlah 2 nombor ni? Saya cakap sorang-sorang ke? Hello, ada tak? Ada cikgu. Bagilah. Janganlah senyap je. Biar saya cakap sorang-sorang. Okey, kita nak cari 2 nombor. Jadi apa yang kita perlukan untuk dapatkan jumlah bagi 2 nombor? Tambah. Ya, betul lah kita perlukan tambah. Tapi apa yang kita perlu? Nilai apa yang kita perlu untuk dapatkan jumlah tu? Kita mesti ada. Kita mesti dapatkan nilai kan? Betul tak? Okey, nilai tersebut maksudnya kita perlukan 2 nombor lah. Sebab kita nak cari jumlah 2 nombor. Kan? Okey, jadi kita perlukan 2 nombor. Okey, apa nombor yang kita perlukan? Nombor apa? Kita nak namakan pemboleh ubah bagi nombor tu. Okey, jadi bila kita kita nakkan 2 nombor tu, kita kena beri nama kepada nombor tersebut. Okey. So dekat sini nombor yang kita nak namakan tu kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okey, so kita namakanlah mungkin nombor 1 ataupun nombor pertama lah. Okey, mungkin kita boleh namakan sebagai nombor 1. Okey, katakan nombor 1. Okey. Kemudian selain daripada nombor 1, satu lagi nombor yang kita perlukan, kita namakan sebagai nombor 2. Okey. Pemboleh ubah yang ketiga adalah sebab kita nak cari apa? Kita nak cari jumlah. Apa sekarang? Kita nak cari jumlah. Okey. So jumlah kita boleh jadikan sebagai pemboleh ubah yang ketiga. Jadi ini adalah nama pemboleh ubah yang kita perlu ada. Bila kita nak mencari ataupun kita nak membina formula matematik. Di mana kita tahulah formula matematik. Jadi kita akan tulis jumlah. Okey, jumlah sama juga dengan nombor 1 tambah dengan nombor 2. Betul tak? Betul ke tidak? Jadi dekat sini adalah bagaimana kita nak membina satu formula matematik menggunakan pemboleh ubah. Okey, berdasarkan kepada soalan ni. Ini soalan dia. Dia kata kita nak cari jumlah 2 nombor. Jadi apa yang kita perlukan? Kita perlukan 2 nombor. Okey, jadi 2 nombor tu kita kena nyatakan apa nombor yang kita perlukan. Okey, jadi kita perlukan nombor, katakanlah kita beri nombor tu adalah nombor pertama. Nombor 1. Okey, kemudian yang kedua kita perlukan nombor kedua, so kita namakanlah nombor kedua tu sebagai nombor 2. Okey, jadi itu pemboleh ubah bagi 2 nombor yang kita nak cari tu. Okey, kemudian dia kata mencari jumlah. Okey, bila kata mencari jumlah, jadi kita kena gunakan operasi apa? Operasi tambah. Kan? So daripada situ kita boleh bina satu formula. Di mana jumlah adalah nombor 1 tambah dengan nombor 2. Okey, jelas tak dekat sini? Jelas Okey, sekarang kita cuba nak tengok contoh yang kedua. Tadi contoh 1. Sekarang kita tengok contoh 2. Okey, bila kita nak mencari luas segi 4, apa yang kita perlukan untuk mencari luas segi 4? Apa pemboleh ubah yang kita perlukan? Kita nak cari luas ni, kita perlukan apa? Luas segi 4. Ni contoh macam ni bentuk segi 4 ni kan. Kita perlukan apa? Segi 4. Kita perlu apa? Kita perlu kira apa? Untuk mencari luas segi 4. Luas. Apa dia? Luas. Luas? Kita nak cari luas segi 4. Apa yang kita perlukan untuk mencari luas segi 4? Segi 4 ni terbentuk daripada apa? Dia terbentuk daripada
Dia terbentuk daripada apa? Panjang dengan apa? Panjang dengan lebar. Jadi apa yang kita perlukan untuk mencari luas segi empat? Kita ada sisi kan, segi empat dia ada sisi. Sisi satu, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat. Di mana setiap sisi tu dia ada nama dia sendiri. Betul? Dia ada nama dia sendiri. So nama bagi setiap sisi tu contoh kita boleh bagi nama sebagai panjang. Yang pertama kan? Panjang. Yang kedua apa lagi? Maklumat yang kedua kita perlukan apa? Lebar. Lebar. Ini maklumat yang kita perlukan. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari apa? Luas. Kita nak cari luas. Okey. So luas merupakan pemboleh ubah yang ketiga. Okey. So ini adalah maklumat asas ni. Panjang, lebar dengan luas ni maklumat asas daripada soalan ini. Okey, di mana segi empat adalah terbentuk daripada panjang dengan lebar. Kalau tak ada maklumat panjang dengan lebar ni kita tak dapat cari luas. Betul? Okey, jadi daripada maklumat tadi kita boleh bentuk formula untuk mencari luas segi empat. Apa formula untuk mencari luas? Panjang darab lebar. Just masukkan saja lah. Melibatkan operasi apa? Operasi apa? Darab. Yes, operasi darab simbol star. Jangan lupa, jangan guna simbol darab X tau. Okey, kena guna simbol star. Panjang darab dengan lebar. Okey, satu lagi saya nak ingatkan pada awak. Okey, so andai kata dekat sini kita kena pastikan dia punya dia punya tulisan. Kalau dekat atas ini huruf kecil, bawah ni mesti huruf kecil juga. Okey, so ni saya kena biar dia samalah. Kalau dekat atas kecil, dekat dalam formula pun mesti kecil. Dia tak boleh. Okey, dia tak boleh yang berbeza. Andai kata awak tulis dekat sini huruf L. L luas. Nampak macam sama kan? Tapi dia adalah dua perkara yang berbeza. Sebab satu adalah luas huruf kecil. Yang bawah ini adalah luas huruf besar. Okey, so itu contoh bagaimana kita membina formula matematik menggunakan pemboleh ubah. Okey, sebab nombor ni dia boleh berubah. Apa-apa nombor kan? Sebab formula tetap sama. Kan? Contoh kalau katakan saya masuklah nombor 1 ni, katakan nilai dia sama juga dengan 9. Nombor 2 ini katakan nilai dia adalah 10. So, berapa jumlah saya dapat? 9 tambah 10. 19. Okey, 19. Okey, katakan saya masuk lagi nombor. Okey, 7. Kemudian nombor yang kedua saya masukkan nombor 8. Apakah jumlah dia? Apakah jumlah dia? 7, 8. 5? 15. Betul? Okey, jadi maksudnya formula ini boleh digunakan untuk sebarang nombor. Sebab itu dikatakan dia adalah pemboleh ubah. Sebab nilai dia boleh berubah-ubah. Nilai dia tak tetap. Okey? Jelas Okey, itu tentang contoh 1 dengan contoh 2. Okey, sekarang kita cuba lihat contoh yang ketiga. Okey, kita nak mencari purata 3 nombor. Okey, apa maklumat yang kita perlukan? Kita perlukan apa dekat sini? Kita 3 perlukan nombor. apa? 3 nombor. Bagi nombor dekat dia. Nombor berapa? Katakan nom 1 lagi. Bagi je nombor. Nom 1 lagi. Nom 2. Dan juga nom 3. 3. Okey. Satu lagi, apa yang kita nak cari? Purata. Yang kita nak cari adalah purata. Okey. So ini adalah dia punya maklumat asas yang kita kena dapatkan. Okey, iaitu pemboleh ubah. Apa dia punya formula? Apa dia punya formula? Kita nak cari purata kan? Purata Bahagi. apa yang bahagi tu? Macam mana nak cari purata? Bacakan formula dia. Macam mana nak cari purata? Anak-anak.
Tolong sebut. Macam mana nak cari purata? Tolong sebutkan saya. Kalau nak type pun boleh juga. Purata adalah mana ni? Isma ada Isma? Isma Cikgu. Adrina. Okey, apa nak cari purata? Macam mana nak cari purata ni? Tambah semua nombor. Kena sebutkan. Dia tak boleh kata tambah semua nombor. Nombor apa yang kita nak tambah ni? Kita kena masukkan pemboleh ubah dalam formula. Apa dia punya pemboleh ubah dia yang kita dah senaraikan dekat atas tadi? Nom apa? Nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3. Okey, nom 1 tambah dengan nom 2 tambah dengan nom 3. Dah habis dah? Belum. Belum. Nak buat apa lepas ni? Bahagi bilangan nombor. Okey, bahagi dengan berapa? Ada berapa nombor? 3. 3 nombor. Betul tak saya punya formula ni? Cuba simak. Betul ke salah? Betul. Betul. Cuba kalau katakan konsep matematik, betul ke salah ni? Okey, kita kena letakkan tanda kurungan dekat sini. Okey, so inilah formula matematik. Dia selalu gunakan jugalah sebenarnya. Tapi kita nak gunakan bila kita nak buat dalam pengatur carahan. Di mana kita kena kenal pasti pemboleh ubah. Okey, di mana bila kita dah buat dia punya formula ini, kita dah kenal pasti pemboleh ubah, kita boleh masukkan sebarang nombor. Kan? Kita boleh masukkan sebarang nombor. Okey, kalau katakan nombor 1 ini nilai dia katakan 3 tambah dengan 3 tambah dengan 3 bahagi dengan 3. So kita akan dapat purata dia adalah, okey, contoh kalau katakan saya masukkan nilai dia adalah, okey, nombor 1 sama juga dengan katakan 3. 3, okey, 3 tambah 3 tambah 3 kemudian bahagi dengan, sekejap. Okay. Kenapa dia tak nak ni? Okey, contoh kalau katakan saya ambil nombor 3 tambah 3 tambah 3. Okey, sekejap sorry. Okey, contoh kalau katakan 3 tambah 3 tambah 3. Okey, bahagi dengan 3. So saya akan dapat jawapan dia berapa? Sama juga dengan 3 kan? Sama juga dengan 3. Okey, tapi kalau katakan saya masukkan nombor lain. Okey, mungkinlah kalau katakan nombor lain adalah 5 tambah dengan berapa? Tambah 5 tambah dengan 6. Katakan berapa jawapan dia ni? Bagi dengan 3. So saya akan dapat jawapan dia 7. Kan? Okey, maksudnya bila kita bina satu formula itu, okey, menggunakan pemboleh ubah, maksudnya kita boleh gunakan nilai-nilai yang berbeza. Okey, kita boleh gunakan nilai-nilai yang berbeza untuk dapatkan orang kata dia punya nilah penyelesaian lah ikut kepada formula matematik apa yang kita gunakan. Okey, so yang keempat, okey, andai kata kita nak mencari bilangan hari, apa yang kita boleh maklumat yang kita perlukan untuk mencari bilangan hari? Kita nak cari bilangan hari. Kita nak cari bilangan hari. Apa yang kita boleh gunakan? Maklumat apa yang kita perlukan untuk mencari bilangan hari? Hari. Okey, hari lagi. Betul ke hari? Okey, lagi? Bulan. Bulan. Lagi? Tahun. Tahun. Macam mana formula dia untuk mencari bilangan hari?
Bilangan hari. Apa yang kita perlukan kalau kita nak cari bilangan hari? Bilangan yang tetap yang mana? Bilangan yang tetap. Apa bilangan yang tetap? Kalau kita nak mengira hari, apa bilangan yang tetap yang tak akan berubah? Okay, tadi ada hari, kemudian bulan Okey, kemudian tahun. Okey, tapi kita tak boleh gunakan sebenarnya sebab yang paling asas kita nak cari bilangan hari adalah hanyalah katakan kita nak cari minggu. Katakan kita nak cari hari dalam 5 minggu. Contohnya dekat sini saya tambah mencari bilangan hari dalam 5 minggu. Okay, MINGGU. Okay. Bilangan hari dalam 5 minggu. Okay, apakah yang takkan berubah? Nilai yang tetap. Apakah nilai yang tetap yang tak berubah? Apa nilai yang tak berubah? Hari berubah tak dalam seminggu? Dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Dalam sebulan ada berapa hari? Dia berubah tak kalau bulan? Adakah setiap bulan sama saja? Dia berubah. Jadi bulan kita tak boleh nak gunakan, betul tak? Kalau tahun pun kita ada tahun yang 365 hari, kita ada tahun yang 366 hari, betul? Okey, jadi kalau kita nak mencari bilangan hari dalam 5 minggu, maksudnya minggu itu adalah yang tak berubah lah, yang berubah lah minggu. Okey, so minggu adalah nilai yang berubah. Okey, kemudian yang kita nak cari adalah bilangan hari. So ini adalah maklumat yang kita perlukan bila kita nak kita nak buat dia punya pemboleh ubah. Okey, nilai yang tak berubah adalah jumlah hari dalam jumlah hari dalam seminggu iaitu 7 hari kan? Dia tak akan berubah. Okey. So yang 7 hari itu jumlah hari seminggu. Okey, sama juga dengan 7. 7 ini adalah nilai yang tak akan berubah. Okey, nilai dia tetap. Okey, so dekat sini bila nilai dia tetap kita terus masukkan saja nilai yang tetap yang tak berubah. Okey, so bila kita nak cari bilangan hari dalam seminggu, kita masukkan 7. Okey, 7 merujuk kepada jumlah hari dalam seminggu. Okey, kita darabkan dengan bilangan minggu. Sebab kita nak cari dalam 5 minggu kan? Okey, jadi 7 darab 5 dalam 5 minggu maksudnya kita ada 35 hari. Kalau katakan kita nak cari dalam 12 minggu. Dalam 12 minggu dia punya formula tetap sama. Okey, bilangan hari adalah 7 darab dengan 12 sebab kita nak cari 12 minggu. Okey, tapi yang asasnya yang kita perlukan adalah inilah maklumat yang kita perlukan. Okey, supaya maklumat ini kita boleh gunakan untuk membina formula matematik. Okey, itu asas dia bagaimana kita nak membina formula matematik menggunakan pemboleh ubah. Okey, sebab kalau awak tak kenal pemboleh ubah maksudnya awak tak boleh nak bina dia punya pengaturcaraan dalam Scratch nanti. Okey, sebab tu awak kena kenal pasti apa maklumat yang awak perlukan untuk selesaikan sesuatu masalah yang melibatkan formula matematik. Okey, sekarang kita cuba tengok ni Okey, saya ambil contoh satu lah. Okey, contoh satu saja. Okey, berdasarkan kepada soalan yang tadi, contoh yang pertama, kita cuba nak menulis. Okey, kita nak menulis kod atau cara menggunakan Scratch. Okey, kita cuba nak menulis kod atau cara menggunakan Scratch. Okey, di mana yang kita nak cari adalah jumlah 2 nombor. Okey, tadi kita dah bincangkan. Okey, untuk mencari jumlah 2 nombor kita perlukan pemboleh ubah. Ini dia pemboleh ubah. Iaitu pertama sekali adalah norm 1, yang kedua norm 2 dan yang ketiga adalah jumlah.
Okey, ini yang kita perlukan bila kita nak mencari jumlah dua nombor. Okey, jadi apakah arahan yang kita perlukan bila kita mula hendak menulis, nak menggunakan Scratch Editor? Okey. Okey, pertama sekali kita mesti minta pengguna untuk memasukkan nombor. Kan kita mesti minta nombor. Minta nombor pertama. Kemudian okey, lepas dia dah masukkan nombor pertama, kita akan bacalah nilai nombor yang dia masukkan tadi. Okey. Okey, kemudian selepas maksudnya kalau dekat dalam Scratch, dia punya arahan adalah kita akan minta ask masukkan nombor 1 and wait. Okey, nanti awak akan gunakan dekat dalam ni lah, dekat dalam Scratch. Okey, dekat dalam Scratch Editor ni. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya adalah okey, lepas dia dah masukkan nombor yang pertama. Okey, saya kena tutup dulu nanti ni. Okey, selepas masukkan nombor pertama, kita akan minta dia masukkan nombor yang kedua. Sorry ni nombor kedua bukan nombor pertama. Okey, kita akan minta dia masukkan nombor yang kedua. Okey, contoh kalau katakan dekat dalam Scratch Editor ni, kita mulalah dengan kita punya ni. Okey, contoh kita buat satu-satu. Okey. Okey, first kali kita akan minta dia masukkan nombor 1 and wait. Okey, yang ini kita pergi kepada motion. Motion ke? Ask bukan yang tu Okey, tengok dekat sini. Mana ask Oh, dekat atas ni. Ni. Okey, so kita tarik daripada sinilah. Okey, bila kita minta pengguna untuk memasukkan nilai, okey, kita akan masukkan kat sini. Okey, ask masukkan nombor 1. Okey. Okey, and wait. Dia kata dan tunggu. Tunggulah sampai pengguna masukkan nombor. Okey, kemudian yang kedua, okey, kita perlukan data. Okey, kita perlukan data supaya pengguna ataupun orang yang menggunakan kita punya atur cara ni memasukkan nombor. Okey, jadi apakah arahan ataupun apakah blok yang kita perlu gunakan? Okey, so dekat sini kita perlukan blok data. Okey, kita perlukan blok data. Okey, iaitu di mana kita kena createkan dia punya variable. Variable tu maksudnya pemboleh ubah lah. Okey, sebab pemboleh ubah yang kita dah namakan adalah pemboleh ubah nom 1, nom 2 dan juga jumlah. So dekat sini kita kena buat sendiri. Okey, sebab dekat dalam blok ni bila kita tetapkan kita punya pemboleh ubah sendiri, so kita kena pilih pada make a variable. So dekat sini kita letakkan sebagai nom 1. Okey, nom 1. Okey, jadi bila dah ada nom 1 dekat sini, okey, kita buat satu lagi. Okey, sebab kita ada nom 2 kan. Okey, kita make lagi variable. Okey, iaitu nom 2. Okey, klik okey. Pemboleh ubah yang ketiga yang kita setkan dekat sini adalah pemboleh ubah jumlah. So, kita create satu lagi. Namakan sebagai jumlah. Okey, sebab ini yang kita perlukan bila kita nak membuat ataupun kita nak melaksanakan kita punya kita punya formula matematik lah. Okey, kita nak buat kita punya formula matematik. Macam mana dah hilang ni. Okey, formula matematik. So kita kena sediakan dulu dia punya pemboleh ubah yang bakal kita gunakan. Okey, tadi kita dah minta pengguna untuk masukkan nombor. Okey, sekarang kita akan setkan nombor kepada answer. Kita kena make sure bahawa nombor itu adalah nombor yang pertama. So kita tariklah. Okey, set. Okey, kita pilih pada nom 1. Okey, dan yang dekat sini, okey, kita kena letakkan. Okey, sensing. Maksudnya dia akan kenal pastilah itu adalah jawapan yang dia masukkan. Kita ambil daripada blok sensing. Masukkan dekat dalam ni. Okey, maksudnya nanti bila kita masukkan nombor, dia akan keluarkan, okey, nombor yang pengguna masuk tadi ni.
Okey, maksudnya dia adalah merujuk kepada nombor yang pengguna masukkan answer ni. Okey? Okey. Kemudian yang ketiga ni dia kata ask masukkan nombor 2 and wait. Kita tarik lagi daripada sini. Tarik saja di sini. Okey. So yang dekat dalam ni kena ubahlah. Type kan, masukkan nombor berapa? Nombor 2. Ataupun kalau awak nak ubah nombor pertama pun boleh juga. Dekat atas ni tak naklah nombor 1 kan. Mungkin kita tuliskan nombor pertama. Yang ini kita tulislah nombor kedua. Okey. Okey, sama juga macam yang pertama yang kita buat tadi, kita setkan nombor, tadi set nombor 1 kan? Okey, sekarang ini kita setkan nombor 2. Yang ini nombor 2. Bukan nombor 1. Kita setkan nombor 2 kepada jawapan. Okey. Kalau kita nak duplicate pun boleh. Duplicate. Okey, just tarik dan letak di bahagian bawah ni. Okey. Okey, so kalau tadi nombor 1, sekarang ni kita tukar kepada nombor 2. Nampak? Okey, kita tukar daripada nombor 1 kepada nombor 2. Okey, kemudian langkah yang seterusnya. Okey, bila kita dah dapat jawapan nombor 1 dengan nombor 2, sekarang ni kita nak setkan dia punya operasi tambah. Okey, bila kita nak setkan operasi tambah, maksudnya kita pilih set jumlah. Kita pergi kepada set, mana set? Set jumlah Yang sama tadilah rasanya. Okey, yang tadi ni tadi. Okey, set. Kita copy je lah, saya copy set. Okey. Okey, yang ini kita tukar kepada jumlah. Set jumlah kepada okey, yang ini kita keluarkan. Yang ini kita keluarkan. Kita tak nak answer. Answer nanti dia pening nak ambil nombor 1 ke nombor 2. Dekat sini yang kita kena masukkan operasi. Blok untuk tambahkan nombor 1 dengan nombor 2. So kita pilih kepada operator matematik. Okey, operator matematik yang kita perlukan adalah operator tambah kan. Okey, so kita tariklah bawa masuk dalam. Okey, letakkan simbol ini di dalam kotak tadi. Okey, kita letakkan simbol dalam kotak. Okey, apa yang dia nak jumlahkan? Okey, kita akan setkan jumlah apa? Okey, dia akan jumlahkan nom 1 dengan nom 2. Okey, mana nak dapat nom 1 dengan nom 2 ni? Okey, kita ambil daripada data tadi yang kita dah isytiharkan tadi, pemboleh ubah tadi kan. Kita ada pemboleh ubah nom 1, so masukkan saja dalam ruang kotak tu. Nom 1, sorry. Kita letak dulu kat sini. Okey. Dia ada teknik juga nak letak tu. Dia tak boleh main letak-letak, kadang-kadang dia tak masuk. Okey, kita setkan dulu. Kemudian nom 1 dengan nom 2. Okey. Okey, dia dah masuk dekat ruang kotak tu untuk hasil tambah, barulah kita pindahkan ke dalam set jumlah ni. Kita taruh dekat dalam tu. Dia tak nak masuk. Okey. So sekarang dia dah masuk. Nampak? Okey. So dekat sini dia akan masukkan set jumlah kepada nombor 1 tambah dengan nombor 2. Ini baru operasi tambah. Maksudnya ini adalah formula dia tadi tu. Okey, formula untuk mencari jumlah adalah nombor 1 tambah dengan nombor 2. Okey, sekarang ni macam mana kita nak paparkan dia? Okey, bila kita nak paparkan dia, kita akan pergi kepada say jumlah. Okey, kita akan pergi kepada paparkan. Okey, looks ni pergi pada look. Kemudian pergi kepada say. Say sini. Ni bukan say hello Kita tukarlah nanti. Okey. Say. Okey, say kemudian pergi pada blok operator join tadi tu. Okey, yang ini. Okey. Pilih yang ini. Kemudian join jumlah nombor ialah
Masuk dekat dalam. Okey, dekat sini kita ubah. Okey, jumlah. Okey, 2 nombor ialah. Okey, dekat sini kita ambil. Okey, dekat dalam Word ni kita tukarkan. Okey, kita ambil data. Okey, jumlah. Kita letak dekat dalam ni. Okey, so nanti dia akan paparkan. Okey, so ini adalah dia punya coding dekat dalam Scratch. Okey, coding dekat dalam Scratch. Yang ini tadi yang kita plan dia punya arahan. Apa yang kita nak masukkan. Apakah blok-blok yang perlu kita gunakan untuk kita selesaikan masalah matematik untuk mengira 2 nombor. Ini baru nak mengira 2 nombor. Okey. Okey, jadi bila kita run, okey, saya kena save dululah. Okey. Saya save dulu file save as. Okey, kejap. Simpan dekat yang mana kita senang. Okey, ni Python. Okey, saya create satu lagi folder lah. Okey. Okey, latihan Scratch. Okay. Saya create satu folder lagi. Okay, so katakan kita namakan sebagai jumlah. Okay. Jumlah Okay. Saya save. Okay, so sekarang kalau awak tengok okay, bila kita dah create tadi dia punya blok tu, dekat atas ni dia ada paparkan dekat sini ada paparan dia. Kita boleh cubalah. Okay, bila kita cuba nanti dia akan jumlahkan. Kita akan boleh semak betul ataupun tidak. Okay, so bila saya klik, okay, dia kata masukkan nombor pertama. Katakan saya masukkan nombor pertama adalah 10. Okay. Okay, kemudian dia kata, okay, awak tengok dekat paparan ni keluar nombor 1 adalah 10, kan? Okay, nombor 1 adalah 10. Okay, sekarang saya masukkan nombor 2 adalah 45. Okay, saya masukkan nombor 45, automatik dia keluarkan jumlah adalah 55. Nampak? Okay, so itu adalah yang asas. Okay, paling asas sekali macam mana kita nak menggunakan. Okay, mula-mula tadi kita dah belajar macam mana kita nak pilih dia punya nama pemboleh ubah. Okay, kemudian kita dah buat macam mana kita nak create dia punya formula. Okay, dan daripada formula tadi kita menggunakan pemboleh ubah yang kita dah sediakan tadi. Okay, untuk kita tuliskan kod atur cara Scratch. Okay, dengan menggunakan blok-blok yang bersesuaian lah. Okay, jadi sebab tu bila kita sebelum kita nak pilih blok tu kita kena plan apa yang kita nak buat. Okay, contoh kalau katakan nak mengira jumlah 2 nombor ni kan. So kita kena plan apa yang akan berlaku. Okay, mula-mula sekali masukkan nombor. Kemudian kita tunggulah nombor apa ini masukkan. Betul tak? Okay, tadi kan bila kita buat kan. Okay, mula-mula sekali kita minta dia masukkan nombor tadi. Kemudian saya masukkan nombor. Okay, so dia pegang nombor tu. Nombor yang pertama tadi dia pegang. Okay, kemudian selepas nombor pertama saya masukkan nombor yang kedua. Okay. Kemudian bila saya masukkan nombor kedua, dia pegang nombor 1 dengan nombor 2. Okay, next, barulah dijumlahkan nombor pertama dengan nombor yang kedua dan dia akan paparkan. Okay, dekat sini kita boleh tunggu, kita boleh set sebenarnya. Okay, pada jumlah berapa saat. Nak letakkan 10 saat pun boleh. Contoh kalau katakan saya letak 10. Dia lambatlah sikit dia keluar. Okay, katakan nombor pertama 7. Nombor kedua 5. Okay, sekejap sebenarnya 10 saat tu dia paparkan nombor tersebut. Tapi sebenarnya kita boleh manipulate. Okay, kita boleh manipulate dia punya atur cara ni. Okay, atur cara. Okay, di mana untuk buat ni kamu boleh buat sendiri. Okay, cuba sendiri. Okay, cuba sendiri untuk tengok okay, apakah
kegunaan bagi setiap blok yang digunakan lah. Okay. Okay, so boleh faham tak saya punya penerangan untuk yang ini? Boleh faham tak? Boleh nampak tadi kan? Okay, so sekarang ni kita cuba lihat kepada yang seterusnya. Ini contoh dia lah yang saya paparkan. Ini sepatutnya yang akan berlaku bila kita buat step by steps. Okay. Okay, seterusnya. Okay, untuk latihan. Untuk latihan awak nanti, okay, saya nak kamu cuba bina atur cara menggunakan apa ni? Menggunakan Scratch untuk mengira luas segi 4. Macam tadi juga, okay, sebelum kita nak mengira luas segi 4, awak kena plan apa dia punya pemboleh ubah yang awak perlukan. Kemudian awak kena plan apa arahan yang awak kena setkan sebelum awak create dia punya blok-blok yang tertentu. Okay, so untuk latihan, okay, saya nak awak membina atur cara mengira luas segi 4. Okay, mengira bilangan hari tadi dah buat dah. Ni tak payahlah. Okay, tak payahlah yang kedua ni tadi bilangan hari kita dah buat. Okay, purata 3 nombor pun dah buat. Okay, saya tapi yang tu ni kan. Okay, purata 3. Tapi dalam Scratch dalam Scratch, bukan yang dalam formula tadi. Mengira luas segi 4, mengira purata 3 nombor. Okey, dan mengira hari dalam 6 minggu. Okey, so ini 3 atur cara yang awak kena buat sebagai latihan. Okey, maksudnya awak kena buat sendiri dalam bentuk Scratch. Okey, saya nak kamu screenshotkan jawapan awak. Sebab kalau awak tak screenshot, means awak kena tulis tangan dalam buku. Okey, awak screenshot awak punya jawapan, kemudian nanti awak hantar pada saya. Okey, hantar pada saya sebagai penilaian. Okey, nak ikutkan saya nak minta kamu rakam proses kamu buat tu. Macam mana cara kamu tarik dia punya pada Scratch editor ni. Okey, maksudnya bila kamu tarik satu dia punya blok ni, kalau boleh saya nak kamu rakamkan. Kamu hantar pada saya, tapi tak apalah. Okey, saya nak kamu buat dan juga tunjukkan dia punya jawapan dia. Yang ni saya nak tengok. Untuk yang ketiga-tiga ni. Okey, mengira luas segi 4, mengira hari dalam 6 minggu, mengira purata 3 nombor. Okey, dia lebih kurang macam yang saya tunjukkan tadi tu. Cuma kena tukarlah formula dia. Sebab luas segi 4 melibatkan pemboleh ubah yang berbeza. Okey, yang penting pada bahagian awak nak buat dia punya variable ni. Okey, di mana awak nak mencipta dia punya pemboleh ubah dia. Kalau katakan segi 4 mungkin panjang dengan lebar. So awak kena kenal pasti apakah pemboleh ubah yang perlu awak gunakan. Okey? Okey, jelas untuk yang ni? Okey, kelas? Boleh Okey, so next. Okey, tadi kita dah buat tentang apa ni? Membina formula matematik. Okey, sekarang kita akan lihat, okey, selain daripada membina ataupun menghasilkan atur cara menggunakan operator matematik. Okey, satu lagi yang kita boleh gunakan atur cara menggunakan Scratch adalah untuk menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan. Kita dah belajar dah ni dekat dalam bab yang kedua sebelum ni kan. Okey, tentang struktur kawalan. Okey, kita dah belajar tentang struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan dui pilihan dan juga struktur kawalan pelbagai pilihan. Ini kita dah belajar dalam bab yang kedua. Okey, dan dekat dalam Scratch pun ada. Kita boleh gunakan untuk membina satu atur cara yang melibatkan pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey, di mana kalau untuk pilihan tunggal dia punya simbol adalah blok yang kita gunakan adalah seperti yang di atas ni lah. Okey, if, kemudian ini adalah untuk dia punya syarat lah, then apa. Okey, ini untuk pilihan tunggal. Awak tengok dia punya simbol tu.
Okey. Okey, yang kedua adalah simbol untuk dwi pilihan. Dia ada dua saja. Kalau yang pilihan tunggal tu maksudnya kalau jika jika saya lapar and then saya makan, dia ada satu saja pilihan. Nampak? Maksudnya dekat ruang kosong ni pilihan dah. Apa dia kan? Okey, tapi untuk dwi pilihan, jika saya lapar, saya makan. Jika tidak, saya tidur. Nampak dekat sini ada dua pilihan dia. Okey, yang ini pilihan yang pertama, yang ini adalah pilihan yang kedua. Okey, manakala untuk pelbagai pilihan, dia lebih daripada satu lah. Dia lebih daripada dua lah. Kan? Kalau dua pilihan dia ada dua saja. Kalau tunggal dia ada satu. Okey, tapi kalau pelbagai pilihan maksudnya dia ada lebih daripada dua. Mungkin dia ada tiga. Kat sini contoh macam ada tiga je lah. 1, 2, 3 kan. Tapi mungkin ada lebih daripada lebih daripada dua pilihan. Itu untuk pelbagai pilihan. Okey, sekarang ini saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, satu contoh macam mana kita hendak menggunakan Scratch. Okey, kita nak gunakan Scratch untuk mencari grade markah yang dimasukkan. Contoh kalau katakan saya masukkan markah 85. So saya perlu dapat markah grade A. Kalau saya masukkan 30, automatik saya dapat grade E. Okey, jadi bagaimana cara kita menggunakan atur cara Scratch untuk membina satu atur cara. Okey, untuk mencari markah yang dimasukkan. Okey, ini saya tolak tepi sikit. Okey, kita akan cuba. Saya akan tunjukkan Saya akan tunjukkan. Lepas tu nanti saya akan beri soalan yang lebih kurang sama tapi awak kena buat nanti. Okey, awak kena buat. Okey, so langkah yang pertama adalah kita kena plan lah. Okey, yang ni saya buang lah. Kita tak nak gunakan yang tadi kan. So saya buang. Okey. Okey, pertama sekali kita klik pada mana? Event dulu. Mesti kena ada yang ni, when click ni. When flag click. Okey. Okey, kemudian langkah yang kedua, apa yang kita perlukan? Kita akan suruh pengguna untuk memasukkan markah. Jadi kita pergilah pada sensing. As. Tarik yang ni, as. Okey, kita akan suruh dia masukkan markah. Tengoklah markah berapa yang dia nak masukkan. Okey, kita kata masukkan markah anda. Okey, and wait. So kita tunggulah. Okey. Okey. Sekarang ni dia punya pemboleh ubah adalah markah dengan grade. Inilah pemboleh ubah dia. Okey, markah dengan grade. Sebab ini yang kita akan paparkan. Kan? Apa yang dipaparkan itulah dia punya pemboleh ubah. Okey, so kita nak minta pengguna masukkan tadi, so kita kena keluarkanlah balik semula apa yang dimasukkan. So dekat sini kita kena create dia punya pemboleh ubah. Okey, iaitu pemboleh ubah apa yang kita perlukan? Pemboleh ubah yang pertama adalah markah. Okey, pemboleh ubah yang pertama adalah markah. Okey, pemboleh ubah yang kedua sebab kita nak paparkan grade. So kita buatlah lagi satu. Okey, iaitu grade. Ini yang kita akan gunakan dalam kita punya blok ni. Dalam blok atau cara kita ni. Okey, kemudian bila kita dah minta pengguna untuk masukkan markah, jadi kita kena paparkanlah. So kita kena setkan markah yang dimasukkan tadi. Okey, so sebab dia masukkan markah, so kita kat sini kita kena setkan sebagai markah. Okey, tu apa? Apa yang dimasukkan? Okey, so dekat sini maksudnya answer lah. Dia masukkan markah. So tarik dekat atas ni. Letakkan. Kalau katakan markah dimasukkan 10 lah yang akan keluar. Okey. Okey, langkah yang seterusnya dekat sinilah wujudnya pelbagai pilihan. Sebab dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila 5 kita tak boleh gunakan pilihan tunggal. Kan? Okey, tapi kita kena gunakan pelbagai pilihan. Okey, di mana kalau tengok tadi pelbagai pilihan maksudnya dia adalah gabungan. Gabungan antara yang single tadi kan, single selection dengan yang ni tadi single selection je ni yang dalam ni. Okey, dengan yang
double selection. Dia adalah gabungan. Okay. So untuk soalan tadi tu, okay. Okay, so kita kena pilih pada if. Ni. Mana control? Pergi pada control. Okay, awak pilih pada if. Contoh. Okay. If. Okay, so kita ambil yang pertama sekali. Okay, antara 80 hingga 100. Okay, 80 hingga 100, so kita bolehlah if markah. Dekat sini kita kena klik pada ni lah. Okay, if markah. Sorry. Kita kena cari dia punya operator dia, perbandingan. Dekat sini yang kita gunakan operator perbandingan ni kan. Okay, kita kena pandai pilih lebih besar ke, lebih kecil ke, sama dengan ataupun lebih besar. Okay, sebab dekat sini kita nak paparkan A. Okay, 80 hingga 100 ini maksudnya nilai dia adalah lebih besar daripada 79. Okay, so dekat sini kita ambil dia punya simbol ni. Okay, maksudnya kita tetapkan jika markah lebih daripada, okay, katakan kat sini kita tuliskan 79. Sekejap 79. Okay, then kita masukkan dekat sini. Okay, apa dipaparkan? Okay, kita akan setkan grade kepada, setkan grade kepada, dekat sini kalau katakan AA lah. Okay, A. Okay, next, selepas itu, okay, yang ini, okay, kita tak boleh kan if lah, kita kena ambil if else. If else, yang ini. Saya pindah ni. If, okay, set grade. Dekat sini lah. Ini saya tukarkan. If else sebab dia pelbagai pilihan. Okay. Okay, else. Else. Okay, maksudnya saya pilih satu lagi. Saya duplicate je lah dekat sini. Okay, nak duplicate boleh, nak tarik yang daripada bawah pun boleh juga. Okay. Saya duplicate je. Senang. Okay. Saya turun bawah. Okay. So tadi yang pertama, yang bahagian A tu kita dah selesai dah kan? Yang 80 hingga 100. Sekarang kita lihat kepada 70 hingga 79. Okay, 70 hingga 79 untuk dia dapat grade B, dia mesti berada lebih daripada 69. Sebab dia kena letak lebih daripada 69. So dekat sini kita tukarlah. Jika markah, if markah lebih besar daripada 69. So dia akan paparkan grade B. Nampak? Okay. Okay, sama juga macam tadi. Okay, dekat sini saya duplicate sekali lagi. Tak cukup ni. Okay. Okay, yang ketiga, if markah lebih daripada, dekat sini lebih daripada 59. Kan? Yang paling rendah ni 59 kan? Dekat D kan? Tapi dia tak termasuk dengan D tau. Okay, sebab dia lebih daripada. Lebih daripada ni dia tak termasuk dengan nombor tu. Okay. So lebih daripada 59 dia akan paparkan grade C. Okay. Kemudian jika dia lebih daripada 49 dekat sini 49 dia akan paparkan grade D. Okay. Okay. So kalau yang lain else, bila else dia akan paparkan, okay, dia akan paparkan terus sajalah. Okay, else selain daripada A, selain daripada B, selain daripada C, selain daripada yang lebih daripada 49 ni, automatik dia akan paparkan grade E. Okay, dia akan paparkan grade E. Okay, ini baru pilihan saja. Okay, bila kita nak paparkan, okay, so kita pilih, dekat sini dia dah keluar sekali tau. Nanti. Okay.
bila kita dah kita nak paparkan, so kita pilih kepada looks lah. Kita nak tengok hasil dia. Okay, kita pergi kepada say. Ni tadi kan, say ni tarik. Okay, kemudian kita ambil kepada join tadi ni. Join maksudnya kita nak paparkan. Join, dekat sini kita tuliskan. Okay, grade adalah berapa? Okay, so dekat sini kita akan masukkan nilai grade. Dia bacalah. Okay, tengoklah. Dia akan terus paparkan. Bila kita masukkan nilai, kalau tekan 79, so dia akan paparkan ikut mana yang dia akan pergi. Okay. Okay, kita cuba run. Okay, saya save dulu. Saya save as. Dekat mana saya simpan? Dekat dalam latihan Scratch. Okay. Okay, tajuk dia katakan tadi jumlah, yang ni grade. Okay, yang ni grade. Okay, so kita cuba tengok macam mana. Kita tengok macam mana. Yang ni tadi saya tak nak ni. Ni, saya buang lah. Okay, bila kita buang dia tak keluar ke atas ni. Yang kita klik saja yang akan keluar dekat sini. Okay, so bila saya run, okay, dia akan pergi kepada masukkan markah anda. So saya masukkanlah markah, katakan saya punya markah exam saya untuk ASK saya dapat 63. Jumlah ni pun saya tak nak ni, sorry. Jumlah ni tak nak. Okay, katakan markah saya 63. Okay, automatik. Nampak? 63 adalah lebih daripada, kalau tengok dekat sini kan. 63 adalah antara 60 hingga 69. So dia akan baca pada blok yang ini. Dia lebih daripada 59. Dia tak baca lebih yang blok yang kedua ni. Sebab blok yang kedua hanya untuk nombor yang lebih daripada 69. Okey, saya cuba nombor yang lain pula. Okey, contoh kalau katakan saya masukkan nombor 89. Okay, 89 dia akan baca pada blok yang pertama. Nampak? Okey. Atau kalau katakan saya masukkan nombor 12. 12. So dia akan baca pada blok yang terakhir. Okey, sebab dia selain daripada tu. Okey, dia selain daripada yang ada dekat atas. Sebab 12 ni dia tak boleh masuk pada lebih pada 79. Dia akan pergi pada else. Okey, 12 dia akan bandingkan. Adakah markah 12 lebih besar daripada 69? Tidak. So dia akan pergi kepada blok yang ketiga. Okey, adakah 12 lebih daripada 59? Tidak. So dia akan pergi pada blok yang keempat. So dia semak. Adakah 12 lebih besar daripada 49? Pun tidak juga. Bila tidak, automatik dia akan pergi pada blok yang terakhir. Okey, iaitu E. Okey. Okey. Sekejap ni. Okey, itu saja. Okey, so boleh faham tak yang ni? Boleh tak kelas? Boleh ke tidak? Boleh. Okey, so kalau saya beri latihan boleh buat InsyaAllah boleh. Okey, so minggu depan. Okey, minggu depan cuti kan? Minggu depan cuti sekolah kan seminggu? Betul tak? Betul. Okey, so saya untuk yang hari ni punya kelas, saya akan beri latihan. So ada dua latihan lah. Okey, satu latihan yang melibatkan apa ni? Yang melibatkan operasi matematik. Okey, yang pertama adalah melibatkan operasi matematik. Okey, yang kedua, yang ni saya tak masukkan lagi. Yang kedua, latihan yang kedua saya tak masukkan lagi. Okey, pun awak kena buat. Okey, awak kena buat. Maksudnya yang nota ini awak boleh salin sebagai nota tambahan, sebagai panduan. Sebab kalau awak tak salin nanti awak tak faham. Okey, saya nak kamu salin nota yang hari ni saya akan share dekat dalam grup. Okey, dan dalam masa yang sama saya akan sharekan juga video rakaman ni sebab saya dah rakam dah.
Okey, Jan, untuk hari ini sebelum kita dismiss kelas, saya nak ambil kehadiran sekejap Saya ambil kehadiran sekejap ya. Tunggu sekejap 5 minit ya. Okay, saya harap jangan keluar daripada kelas ni dulu Saya akan ambil kehadiran dulu. Kalau awak keluar nanti saya tak ambil kehadiran awak nanti ni. Okay, make sure awak tunggu sekejap je lagi. Sekejap. Okay. Okay, sekarang saya akan ambil kehadiran Okay, saya akan semak daripada yang nama dekat sini sebab mungkin ada antara awak yang pakai akaun Mak kan?
Okay, saya panggil nama, make sure awak menyaut Okay, respon saya. Aisyah Afia. Okay, dekat sini siapa? Felis siap? Felis ada Felis? Felis siap ada? Okay. Okay, next. Hazwani. Mana Hazwani? Ada. Hazwani ada Li Wenfeng? Ada. Liang Wenkai? Ada. Okay, next. Mazliana Masri. Siapa? Nurmajidina. Majdina. Okay. Okay, next. Ang Jin Zuan. Ang Jin Zuan? Ada. Okay. Ang Yiji? Ang Yiji? Mana Ang Yiji? Okay. Ang Yuzi? Ada. Okay. Hazwan sekejap Hazwan. Hazwan, nama saya dah sebut ke tadi kat atas ni? Nama awak ada kat atas ni tak? Okay, Hazwan ada. Hazwan, mana nama Hazwan? Hazwan Tuah, okay. Okay. Next, apa lagi? Harniza Isma ya? Betul. Isma, okay. Ini awak biasa gunakan awak punya, saya dah hafal dah. Okay, next. Alisha Balkis. Alisha Balkis, kejap. Jangan saya salah tanda. Okay, Alisha Balkis. Next, Nurul Amira. Amira ada, okay. Imanina. Okay, Ryan. Ada. Okay. Shichenam. Okay. Next, Sojinkai. Okay. Next, Tam Junzin. Ada. Ada. Jangan tidur Tam. Macam nak tidur je. Okay, Tang Liang Hong. Ada. Okay. Aku saya tanda salah ni. Tang Liang Hong ada Okay, and Tong Jing Hong. Ada. Okay, tadi siapa yang tak ada nama ni? Sekejap. Ang Yiji ada tak? Yiji? Ang Yiji, ke mana kamu? Okay, ada 19 orang saja yang hadir hari ni. Okay. So, untuk hari ini, okay. Untuk hari ini kan sekejap lagi saya akan letakkan slide ini dekat dalam grup. Okay, dan saya nak kamu hantar latihan juga nanti dekat dalam grup. Hantar dalam grup. Okay, hantar dalam grup, make sure kamu hantar pada saya untuk saya nilai sebagai sebahagian daripada PBD. Okay, nanti kalau katakan kamu tak faham macam mana saya nak buat, awak rujuk kepada video rakaman yang saya akan share juga nanti, mungkin petang sikit sebab saya nak kena convert ke dalam bentuk yang lebih ni lah, yang lebih mudah lah kan. Okay, jadi nanti kamu boleh tengok balik semula video. Okay, andai kata tak faham juga, okay, bila-bila masuk boleh PM saya, boleh message saya tanya. Okay, yang penting kalau tak faham, bertanya pada saya. Okay. Okay, so kalau tidak ada sebarang masalah, okay, selepas ni saya akan sharekan nota dekat dalam slide. Okay, kamu ada setengah jam untuk tutorial, so saya nak kamu sambung tugasan kamu seperti yang saya dah pesan tadi lah. Okay, so kalau tidak ada sebarang masalah, kita boleh left dan terima kasih pada yang hadir kelas saya hari ni. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang sebab minggu depan cuti.